Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Malam ini sekali lagi kita diberikan penjelasan yang terbaik untuk ilmu di dada. Tak patut persoal niat Perdana Menteri ke-10 tak ambil gaji. Keputusan Perdana Menteri tidak mengambil upah atau gaji kerana beliau percaya masih banyak wang negara yang boleh dijimatkan untuk diberikan kepada rakyat. Pengarah Jabatan Pemahaman dan Pemantaman Agama Keadilan, Amidi Abdul Manan berkata, jika ada pihak mempersoal keikhlasan niat tersebut, maka individu itu sedang berlagak seperti Tuhan yang lebih tahu isi hati manusia. Perdana Menteri ke-10 telah menyatakan tindakan tidak mengambil gaji ini kerana keadaan ekonomi negara yang kurang sihat dengan bebanan hutang yang tinggi. Secara umumnya, tiada yang bertentangan dengan ajaran Islam, sama ada dari sudut niat maupun pelaksanaannya, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Beliau mengulas ucapan perbahasan Tan Sri Abdul Hadi Awang di Dewan Rakyat semalam yang menyebut ada orang ingin menunjukkan dia lebih baik berbanding Nabi Muhammad dengan tidak mengambil gaji. Amidi berkata, ucapan Abdul Hadi Awang itu seolah membawa maksud tindakan Perdana Menteri ke-10 tidak mengambil gaji adalah tidak selari dengan ajaran Islam. Perbincangan mengenai upah atau gaji tersebut termasuk dalam bab ijarah. Para ulama berpandangan adalah satu keharusan jika ajir pekerja tidak mengambil upah atas tujuan tertentu daripada majikan. Perbuatan tidak mengambil upah boleh dilihat sebagai suatu sedekah jika cukup syaratnya, sama ada sedekah untuk pihak lain ataupun sedekah kepada majikannya. Kata Amidi, dalam hal bersedekah ini, ia boleh dilakukan secara sembunyi ataupun dihebahkan seperti yang dinyatakan dalam ayat 271 surah Al-Baqarah. Jika ada yang mempersoalkan keikhlasan niatnya, maka dia berlagak seperti Tuhan yang lebih tahu berbanding malaikat dan nabi berkaitan isi hati manusia, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, kenyataan ini memang cukup jelas dan cukup teliti. Tidak ada bengkok-bengkok, lurus, straight to the point. Tak patut persoal niat dalam Peri ke-10 tak ambil gaji. Bahkan netizen kata sepatutnya bukan dipersoal tetapi ditiru, bukan dipersalahkan tetapi ditiru. Ramai netizen kata menteri-menteri sudah cukup kaya, ahli-ahli parlimen sudah cukup kaya, dengan ditambah pula macam-macam allowance diterima, sudah waktunya mereka boleh menderma uang gaji tersebut sedikit kepada rakyat. Ingat, sedikit bukan bermakna tidak mampu menggembirakan orang. Mungkin bagi ahli parlimen 1,000 itu sikit, tapi bagi seorang orang miskin yang perlu uang tersebut, ianya cukup banyak dan membuatkan sekeluarga itu dapat makan selama sebulan. Ialah mungkin orang yang mempersoalkan apa yang dibuat oleh Anwar Ibrahim tak ambil gaji ini, mungkin dia menganggap perbuatan tersebut perbuatan yang mungkin tidak membawa apa-apa makna ataupun hanya mahu show off. Tetapi sekurang-kurangnya Anwar Ibrahim menunjukkan teladan bahawa beliau mengambil berat tentang kesusahan rakyat jelata yang walaupun dapat 100-200 ringgit pun sudah tersenyum. Ahli-ahli parlimen yang membantah, mengkritik, menemplak atau mengejek ataupun memperkatakan tentang tindakan Anwar Ibrahim menolak gaji ini, tak ambil gaji ini, patut bertaubatlah.
janganlah mahu mempersoal pula. Kalau tak boleh terima, kalau tak boleh buat, tak boleh tiru, cukuplah jangan persoal. Kalau memang masih persoal, buat dulu. Kalau dapat buat, persoallah. Tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Semalam saya menimbulkan satu persoalan. Selepas Fadilah Yusof, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, menyatakan bahawa secara simboliknya Perikatan Nasional telah menolak MOU peruntukan pembangkang dan secara simboliknya juga pintu sudah tertutup. Timbalan Perdana Menteri menyatakan bahawa tidak akan rujuk. Penolakan tersebut tidak akan dirujuk selepas pinangan ditolak. Dalam pendedahan tersebut, saya kata, mungkinkah ada ahli parlimen daripada Perikatan Nasional yang akan berubah lagi sokongan daripada Perikatan Nasional kepada Anwar Ibrahim? Ramai yang tak percaya, ramai juga yang mempersoal. Saya kata, selepas mereka tidak lagi menerima peruntukan, selepas tutupnya pintu tersebut, ada 3 tahun lagi untuk mereka meneruskan perkhidmatan sebagai ahli parlimen. 3 tahun itu bukan waktu yang pendek. Waktu itu sangat panjang dan sangat membebankan dan menderitakan, menyiksa ahli parlimen kalau tiada peruntukan diberikan kepada kawasan mereka yang diberi kepada ahli parlimen tersebut atau kepada khidmat pelanggan parlimen tersebut. Dengan itu, mengambil contoh duluan 6 ahli parlimen Parti Bersatu yang menyokong Anwar Ibrahim hanya kerana satu sebab, iaitu mahu menerima peruntukan ahli parlimen. Saya kata ada lagi yang mungkin akan menyokong Anwar Ibrahim. Hari ini hampir terbukti benar sudah. Apabila sekali lagi Timbalan Perdana Menteri Malaysia, iaitu Datuk Seri Fadilah Yusof, mengatakan bahawa kerajaan masih terbuka bincang dana untuk ahli parlimen pembangkang, tetapi dengan bukan lagi secara berkumpulan, tetapi secara individu atau peribadi. Nah, kan dah saya kata, mungkinkah selepas ini ada 2, 3, 4 atau 12, 13 ahli parlimen daripada Perikatan Nasional, daripada Parti Bersatu dan PAS yang akan menyokong Anwar Ibrahim untuk mendapatkan belanja ataupun peruntukan tersebut. Kerana mereka tidak akan lompat parti, tetapi hanya menunjukkan sokongan kepada Anwar Ibrahim supaya mendapat peruntukan tersebut. Timbalan Perdana Menteri II, Fadilah Yusof, hari ini berkata, dia terbuka untuk berbincang dengan ahli parlimen pembangkang mengenai peruntukan bagi kawasan masing-masing walaupun secara individu. Sebelum ini, Perikatan Nasional PN sudah menolak cadangan kerajaan untuk memeterai memorandum persefahaman MOU kedua-dua pihak. Bercakap di Dewan Rakyat, Fadilah berkata, setakat ini hanya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman Muar yang mengemukakan maklum balas tentang draft MOU itu dan kerajaan sedang meneliti cadangan balasnya. Saya sedang meneliti segala cadangan balas oleh YB Muar dan ini akan dibincang dengan WIP kerajaan dan insya-Allah saya akan memanggil YB Muar nanti untuk respon balik kepada apa yang telah dikemukakan. Manakala kalau ada di kalangan individu ahli parlimen yang nak berbincang dengan saya di sebelah sana, saya terbuka, tapi secara kelompok saya dikatakan sudah pun menolak MOU daripada keputusan pihak parti itu sendiri. Jadi saya tak dapat buat apa-apa, katanya lagi. Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air
menyentuh isu peruntukan untuk ahli parlimen pembangkang semasa ucapan pengguluman rang Undang-Undang Belanjawan 2025 petang tadi. Pada September lalu, pemimpin PN menolak draft perjanjian Putrajaya mengenai peruntukan kawasan untuk ahli parlimen pembangkang. Susulan itu, Fadila berkata, kerajaan akan menghormati penolakan pembangkang terhadap draft perjanjian itu. Saudara-saudara sekalian, adakah anda setuju dengan apa yang saya kata tadi? Bahawa ada kemungkinan besar ramai ahli parlimen daripada pembangkang, khususnya daripada Parti Bersatu dan PAS, yang mungkin akan diramal akan menyatakan sokongan terbaru kepada Anwar Ibrahim. Ini susulan pernyataan daripada Fadila Yusof bahawa memang pintu sudah tertutup untuk perundingan MOU tersebut secara berkelompok atau berkumpulan. Tetapi kini, ianya boleh dilakukan secara individu. Bila bercakap tentang individu bermaksud, clue ini sudah memberitahu bahawa mereka, ahli parlimen pembangkang, boleh membuat rayuan untuk mendapatkan peruntukan tersebut tanpa melalui ketua atau tanpa melalui parti. Adakah mereka akan berani berbuat demikian, melangkaui keputusan parti? Dan adakah itu melanggar undang-undang anti lompat parti? Itulah dalam undang-undang anti lompat parti yang telah dibuat sebelum ini, memang banyak kelompangan yang berlaku. Apakan daya, itulah keputusan yang dimahukan sewaktu Perikatan Nasional memerintah ketika Akta Anti Lompat Parti diluluskan. Fadila Yusof menyatakan bahawa sebelum ini, Perikatan Nasional menolak cadangan kerajaan untuk memeterai MOU kedua-dua pihak. Bercakap di Dewan Rakyat sekali lagi, Fadilah berkata, hanya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang kini mengemukakan maklum balas tentang draft MOU itu dan kerajaan sedang meneliti cadangan balasnya. Kata Timbalan Perdana Menteri ini lagi, kalau ada di kalangan individu ahli parlimen yang nak berbincang dengan saya di sebelah sana merujuk kepada pembangkang, saya terbuka, tetapi secara kelompok saya sudah katakan sudah pun menolak. Saya dikatakan sudah pun menolak daripada keputusan pihak parti itu sendiri. Jadi saya tak dapat buat apa-apa, kata beliau lagi. Makna kata, boleh membuat secara individu. Siapakah ahli parlimen yang bakal menyokong Anwar Ibrahim daripada pembangkang? Kita tunggulah nanti. Jumpa lagi. Bye-bye.